Jorge Mario Bergoglio, insan yang bakal menjadi Pope Francis, lahir di Buenos Aires, Argentina, pada tahun 1936. Beliau merupakan anak sulung daripada 5 beradik dalam sebuah keluarga yang sederhana. Membesar di kota Buenos Aires yang meriah, Jorge muda dikelilingi pelbagai budaya dan kelas sosial. Beliau menyaksikan kemiskinan dan ketidaksamaan secara langsung. Pengalaman ini kemudiannya membentuk pandangan dan keutamaannya sebagai seorang pemimpin agama. Jorge seorang pelajar yang bijak dan ingin tahu. Beliau gemar membaca, musik tango, dan bola sepak. Beliau juga seorang yang sangat beragama sejak kecil. Namun, perjalanan beliau menjadi paderi bukanlah mudah. Beliau mula-mula belajar dalam bidang kimia, dan menamatkan pengajian dengan ijazah dalam teknologi kimia. Ketika inilah, Jorge merasakan panggilan yang kuat untuk menjadi paderi. Beliau memutuskan untuk Jesuit yang dikenali dengan disiplin intelektual dan komitmen terhadap keadilan sosial. Jesuit dengan penekanan mereka pada pendidikan dan khidmat masyarakat, seiring dengan nilai-nilai Jorge sendiri. Selepas menyertai Jesuit pada tahun 1958, Jorge menumpukan perhatian kepada pelajarannya. Beliau menerima penekanan Jesuit pada pemikiran kritis dan tanggung jawab sosial. Beliau ditahbiskan sebagai paderi pada tahun 1969 pada usia 33 tahun. Ini menandakan permulaan hidupnya yang didedikasikan untuk melayani Tuhan dan gereja. Tahun 1970-an merupakan zaman yang penuh gejolak dalam sejarah Argentina. Sebuah pemerintahan diktator tentara yang kejam merampas kuasa, mencetuskan gelombang penindasan dan keganasan. Gereja Katolik, seperti banyak institusi lain terperangkap dalam konflik ini. Jesuit, dengan komitmen mereka terhadap keadilan sosial, menghadapi pengawasan yang ketat. Dalam tempo yang sukar ini, Paderi Jorge Bergoglio memegang beberapa jawatan kepimpinan dalam Jesuit. Beliau berkhidmat sebagai Rektor Collegio Maximo, sebuah seminari Jesuit di San Miguel. Beliau kemudiannya menjadi Superior Provinsi Jesuit di Argentina. Kepimpinan Paderi Bergoglio diuji semasa tahun-tahun gelap ini. Beliau terpaksa menavigasi kerumitan lanskap politik, sambil tetap setia kepada imannya dan misi Jesuit. Beliau menunjukkan keberanian dan belas kasihan, sering bekerja di belakang tabir untuk melindungi mereka yang dianiaya oleh rejim. Beliau juga bersuara menentang ketidakadilan, walaupun seringkali melalui tindakannya dan bukannya melalui pengumuman besar-besaran. Pengalamannya pada era ini, menyaksikan penderitaan rakyatnya dan bahaya otoritarianisme, meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Ia kemudiannya membentuk pandangannya tentang keadilan sosial, kemiskinan, dan peranan gereja di dunia. Selepas pemerintahan diktator berakhir, Paderi Bergoglio terus berkhidmat dalam pelbagai jawatan di gereja. Beliau dilantik sebagai Uskup Pembantu Buenos Aires pada tahun 1992. Dalam peranan ini, beliau dikenali kerana kerendahan hati dan keprihatinannya yang mendalam terhadap golongan miskin dan terpinggir. Pada tahun 1998, beliau dilantik sebagai Uskup Agung Buenos Aires. Sebagai Uskup Agung, beliau menolak kemewahan jawatannya. Beliau memilih untuk tinggal di sebuah apartemen yang sederhana, memasak makanannya sendiri, dan menggunakan pengangkutan awam. Beliau meneruskan kerjanya dengan golongan miskin, kerap melawat kawasan setinggan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Tumpuannya pada nasib golongan terpinggir menyebabkan beliau digelar Uskup Setinggan. Gayanya dicirikan oleh kerendahan hati, belas kasihan, dan komitmen yang mendalam terhadap keadilan sosial. Pada tahun 2001, beliau dinaikkan pangkat ke College Cardinal oleh Pope John Paul II. Sebagai kardinal, beliau terus menjadi suara bagi golongan miskin dan terpinggir. Beliau juga dikenali kerana pendiriannya yang tegas terhadap isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksamaan ekonomi, dan perlindungan alam sekitar. Beliau merupakan pengkritik lantang globalisasi dan apa yang dilihatnya sebagai keterlaluan kapitalisme. Bahagian 4 Gaya Kepimpinan Baharu. Pada tahun 2013, perkara yang tidak dijangka berlaku. Pope Benedict XI meletak jawatan, Paus pertama berbuat demikian dalam hampir 6 abad. Dunia menyaksikan College Cardinal berkumpul di Vatikan untuk memilih pemimpin baharu bagi Gereja Katolik. Pada 13 Mac 2013, asap putih keluar dari cerobong Kapel Sistine.
Dunia menahan nafas. Pengumuman dibuat, Kardinal Jorge Mario Bergoglio dari Argentina telah dipilih sebagai paus. Beliau memilih nama Francis, sempena Saint Francis dari Assisi, santo golongan miskin, dan santo penaung haiwan dan alam sekitar. Pemilihan Pope Francis mengejutkan seluruh dunia Katolik dan seterusnya. Beliau merupakan paus pertama dari benua Amerika, yang pertama dari hemisfera selatan, dan paus Jesuit pertama dalam sejarah. Pemilihannya dilihat oleh ramai sebagai tanda perubahan dan hala tuju baharu bagi gereja. Sejak awal lagi, Pope Francis telah melanggar tradisi. Beliau memilih untuk tinggal di sebuah rumah tetamu sederhana di Vatikan dan bukannya istana apostolik yang mewah. Beliau terus memakai pakaian sederhana dan mengelakkan banyak tradisi kepausan. Beliau menekankan belas kasihan, kasih sayang, dan gereja yang mesra. Kepausannya telah ditandai dengan tumpuan kepada golongan miskin dan terpinggir, seruan untuk dialog antara agama yang lebih besar, dan pendirian yang tegas terhadap perubahan iklim. Beliau juga telah memulakan pembaharuan dalam Vatikan, berusaha untuk menangani isu-isu salah urus keuangan dan birokrasi. Beliau telah mencabar gereja untuk bergerak melangkaui tumpuannya pada isu-isu dalaman, dan untuk terlibat secara lebih aktif dengan dunia. Bahagian 5, Pope Francis, Legasi Belas Kasihan dan Pembaharuan. Kepausan Pope Francis merupakan salah satu yang paling penting dalam sejarah baru-baru ini. Penekanannya pada belas kasihan, kerendahan hati, dan gereja yang miskin untuk golongan miskin telah mendapat sambutan daripada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Beliau telah mencabar struktur kuasa tradisional dalam gereja dan menyeru pendekatan yang lebih inklusif dan penuh belas kasihan terhadap penjagaan pastoral. Usahanya untuk menangani isu-isu penderaan seksual paderi, walaupun masih dalam proses, telah lebih langsung dan tegas daripada pendahulunya. Kepausannya bukan tanpa kritikan. Golongan konservatif dalam gereja telah menyuarakan kebimbangan mengenai keterbukaannya terhadap perubahan doktrin. Tumpuannya pada isu-isu keadilan sosial dan kritikannya terhadap kapitalisme yang tidak terkawal juga telah mendapat kritikan daripada sesetengah pihak. Walaupun menghadapi cabaran ini, Pope Francis terus menjadi kuasa global untuk kebaikan. Beliau merupakan penyokong lantang keamanan, dialog, dan perlindungan alam sekitar. Beliau telah menggunakan platformnya untuk menangani isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan krisis pelarian. Pesan belas kasihan dan harapannya telah mendapat sambutan daripada orang ramai dari semua agama dan mereka yang tidak beragama. Legasi Pope Francis masih ditulis, tetapi satu perkara yang jelas, beliau telah meninggalkan kesan yang mendalam pada gereja Katolik dan dunia. Beliau merupakan paus untuk rakyat, suara bagi mereka yang tidak bersuara, dan suara harapan dalam dunia yang sering diselubungi kegelapan.